Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni Zul tengok chart, Zul tengok news ada sedikit aku kata tidak menyeronokkan, tidak memerangsangkan untuk kenaikan. Sebab apa? Nanti Zul akan tunjukkan. Macam cakapkan, kita masih lagi dalam major downtrend dan expectation yang kenaikan ni adalah hanya release bound tu. Release bound tu adakah kita dah sampai tahap maksimum? Apapun untuk data yang tu akan tunjuk pagi ni menunjukkan kita dah aku kata mudah pun keletihan untuk naik. Apapun nanti tu akan tunjuk dari chart dan apakah perlu ready untuk anda punya short term gain aku kata position. Nanti tu akan tunjukkan di chart untuk apakah kita perlu buat. So guys, lagi kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk dari semalam. So inilah Coin Market Cap. So kita tengok total market cap hari ini berada mana, di Mesir lagi berada di 1 trilion. Selepas kita drop ke 800 bilion, inilah 1 trilion. Kemudian dominan turun sikit ikutkan malam tadi 100 lebih 196. Expected mungkin ada lagi still ada green day. BTC 42.7, Ethereum drop daripada 18.79. Tengok summary. So summary kita tengok total market perkurangan 1.8, volume sedikit berkurangan 12%. Ikutkan malam tadi kita tengoklah dalam 100 lebih tu dah 96 bilion aja. So 12.5 BTC regain balik sedikit momentum. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di 23.3, so 0.57 dropping untuk dalam tempoh 24 hours. Walaupun 24 hours kita ada dalam masa lagi 1 jam lagi. Sekarang rally pukul 7. Tu dalam pukul 8 nanti kita tahulah aku kata confirmation untuk daily adakah candle daily itu hijau ataupun positif. Tapi normally dengan keadaan 57% negatif ni, meaning kita nampak daily semalam adalah dalam aku kata red candle. So untuk di Ethereum 1.5 2.19 tu ada expected untuk sampai 1.7. Adakah kita boleh sampai ke 1.7? Berdasarkan analisis kita semalam, Bitcoin dah break pun 23 dan ada sedikit halangan. Nanti tu akan tunjukkan anda di chart apa yang akan berlaku. Kemudian lain-lain altcoin tengoklah semua sedang melakukan sedikit red candle. Disebabkan semalam apa? Semalam naknya ada sedikit news yang semalam adalah aku kata minggu ni, bukan semalam. Minggu ni adalah minggu earning report. So kita akan tengok akan beberapa company yang besar. So disebabkan kita dalam market Bitcoin, kita nak tengok aku kata Tesla tu. Semalam Tesla dah announcekan dia punya earning report. So dalam report semalam dah terbukti apa yang Tesla buat dengan Bitcoin. So inilah aku kata dia punya bacaan yang kata news ya. So ini Tesla has done 75% of his Bitcoin holding a year after counting long-term potential. So meaning apa yang berlaku? Katakanlah 75% ni kat mana? 70% tu kita nampak satu lepas kita head and shoulder dulu, kita nampak price tu drop dengan rasik. So meaning untuk itu kat sini kita tengok apa key point ya. Key point adalah Tesla select it in second quarter earning statement. Dalam statement lah nanti tu akan cuba dapatkan dia punya PDF statement tu. Converted approximately 75% of our Bitcoin purchase into fiat currency. So meaning apa yang buat adalah kata Tesla ni paper hand lah, dia jual dia punya Bitcoin 75% dia punya current total. The company invest hampir 1.5 bilion awal tahun. So meaning kalau dia jual 75% daripada 1.5 bilion ni, dia kira lah berapa. So banyak tu, almost dalam 800 jugalah kalau consider ni dalam mungkin dalam 800 million juga. 800 million, yes, buang berkaitan 800 million. Kemudian after huge rally 2021, digital currency has sparked. Tu adakah dia salah? Tu salah. Itu normal investor bila price harga tinggi, normally kita akan take a profit. So now dia bila ambil profit tu dia boleh lagi bawah. So adakah dia akan buy? So kita akan tengok kan macam mana. Tak apa-apa cakap untuk tahun ni pergerakan market masih belum lagi bottom. Kita still lagi kuasa downtrend. Dan kenapa downtrend nanti tu akan tunjukkan. Even untuk hari ni pun tu tengok agak difficult untuk Bitcoin melakukan kenaikan. Bukan Bitcoin saja, Ethereum pun nampak pergerakan sama. Kenapa? Nanti tu kita pergi ke chart. So di chart kita akan pergi dulu ke Bitcoin. Kenapa cakap Bitcoin dah tengok ada sedikit weak lah untuk melakukan peringatan. So pertama lagi sebelum ni kita ada channel. So dah auto channel ni. So ingat dua ni ada channel. Sebelum kita monitor channel ni dah pun ke atas. Sekali zoom monitor sikit ni higher high kawasan ni. Consider kawasan 23 ni. So ambil saja point atas tu. So meaning yes, consider sedikit lagi mungkin kita boleh pump. Macam cakap lah expected boleh sampai 26. Sebab apa kita dah clear 23. Tapi apapun kita beware, kita boleh berlaku fake out. Kenapa fake out? So data yang nak menunjukkan fake out lah ini. Yang pertama, sekiranya daily, kita akan pergi ke daily. Sekiranya candle daily ini drop balik below line kuning ini, so meaning ini adalah consider pergerakan ini hanyalah fake out.
untuk drop more ke bawah balik. Sebab apa, kita still lagi dalam bearish market. So apa pun inilah Bitcoin. Kemudian kita tengok di RSI. So apa berlaku di RSI? RSI currently untuk daily sedikit aku kata positif, ada sedikit lagi momentum untuk naik ke overbought. Sebab apa, kita belum bagi betul-betul overbought. So ini macam tadi, Bitcoin still lagi ada opportunity untuk short term, ada gaining at least ke dalam kawasan 26k. Kenapa 26k adalah kita punya low volume shadow ni, ataupun almost dalam 29k. So itu adalah position untuk Bitcoin. 26, 29 expectation adalah max untuk kita punya release bound. Kemudian kita tengok untuk stock RSI. Stock RSI momentum untuk hari ni tak ada berlaku, tak ada banyak momentum. Sebab apa, price stock RSI dah pun berada di overbought. So ini momentum untuk naik itu dah berkurangan. Sebab tu kita tengok sedikit weak lah untuk kenaikan ni. Apapun kita monitor untuk cancel kita punya kenaikan release bound tu, sama ada kita tengok daily break balik bawah ini. Daily break kena daily break balik bawah ni, itu bermakna kita dalam keadaan weak lah. Bitcoin weak, aku kata buran kita punya bull momentum tu weak, meaning bearish momentum regain balik. So beware dengan anda punya position yang kalau anda masuk aku kata short di kawasan ni, untuk dekat ni sama ada anda nak break even ataupun biarkan saja. Sebab apa, macam cakap tadi, kalau anda buy untuk long term, tak taklah Bitcoin antara 26k ke 15k adalah good position untuk long term. Kita tunggu expected untuk bottom di kawasan 10k. Kalau ada pun sikit saja drop ni, mungkin dalam sebulan 2 bulan kemudian kita akan naik balik. So position kat sini anda akan profit balik. So itulah untuk pergerakan Bitcoin. So adakah Bitcoin saja yang menunjukkan data yang kata weak untuk kenaikan? Kita tengok juga untuk Ethereum. So untuk Ethereum sama juga, tu nampak pergerakan yang sama. Dia akan pergi satu lagi chart untuk chart yang ini. Okey, yang ni. So chart ini adalah menunjukkan keadaan kata Ethereum currently berada mana. Kita berada di 1k, kemudian kita major support sebelum ni adalah di 1.4. Kita tengok yang ni, yang kata itu model kita akan tengok yang ni chart. Okey, yang ni tengok macam mana adalah 1.4 lah kita punya major support sebelum ni yang dah breakout, kemudian kita regain balik. Now major resistance menjadi support. Kena yang kita perlu tahu, major support kita berada di 1.4, major resistance kita berada di 1.7. So meaning ada potential untuk kenaikan, tapi tengok RSI adalah di daily, tengok apa yang berlaku. RSI ni menunjukkan ada lagi potential. Macamlah untuk Bitcoin dan Ethereum, untuk daily ada lagi potential untuk naik. Cuma di 4 hours lah, kalau tengok 4 hours dua-dua dah overbought. So meaning kalau untukkan di RSI dah ada lagi peluang untuk naik. Kemudian untuk stok RSI sama macam Bitcoin dah pun berada di overbought. So adakah boleh melakukan kenaikan dalam tempoh daily, mungkin weekly, minggu depan mungkin boleh naik lagi. Tapi apapun untuk 4 hours, kita tengok 4 hours price kita adalah sedikit bearish. Ini yang nampakkan sedikit data bearish. Sama juga macam Bitcoin ni. Nanti tu akan pergi balik ke Bitcoin, iaitu Ethereum dah pun berada di kawasan overbought. Kemudian stock RSI berada also. So ini adalah nampak momentum boleh naik. So apa yang kita nak tengok hari ni, yang nak tengok ada lagi kekuatan untuk naik atas, ialah di mana Ethereum tak boleh break trendline ini. Kemudian RSI ni mesti drop ke dalam almost dalam 50 dan stock RSI maintain di kawasan ni. So ini masa tu kita akan nampak setup baru untuk naik melakukan ke atas, kita punya push ke kawasan major resistance iaitu 1.7. Sama juga di Bitcoin. Bitcoin juga aku kata pergerakan yang sama yang tunjukkan. Ini adalah 4 hours. So 4 hours tu macam mana, kita tengok ada satu trendline biru ni. So sama juga macam Ethereum tadi. Kemudian kita akan tengok RSI. So RSI di 4 hours Bitcoin sedikit weak lah. Sebab apa? Stock RSI dah pun berada di overbought. Stock RSI pun berada overbought. RSI pun berada overbought. So ini kita ada opportunity, ada nampak pergerakan nak drop. Dan pergerakan drop macam mana? Pergerakan tu mostly kita tengok posisi drop balik below line kuning. Kali ni yang kata 23 ni still lagi bagi support. So ikutkan semalam tu ada sharekan sikit minor support. So ikutkan yang ni kita boleh draw kita punya current support. Ikutkan support dah weak dah ni. Swing high ini, swing low ni to swing high ni kita berada kawasan tu. Walaupun kita ada shadow tapi body kita still lagi close above. So tengok macam mana sekiranya di 4 hours ni breakout yang ni, meaning kita nampak price tu boleh sampai kawasan ni. Sampai kawasan ni adakah kita perlu akan beware? Yes, bercakap perlu beware sikit. Sebab apa? Kita dah drop balik. Kalau ikutkan pagi ni baru drop, meaning tengoklah daily. Yang penting daily. Adakah kata candle daily, adakah candle daily kita akan close below kuning ni? Kalau close below kuning ni sedikit, kata mungkin kita tengok pergerakan market, hopefully support biru ni boleh bertahan untuk dia regain balik. Sebab apa, di 4 hour ni macamlah untuk kejatuhan ni kita akan tengok net kita punya main support lah ini. So meaning untuk pergerakan ni kita tengok
last defense ataupun last defense untuk kata Bitcoin untuk melakukan kenaikan balik ke release bound ke 26 ke 29 adalah yang ini. So meaning kita tengok sekiranya daily body close below ini adalah last kita punya defense untuk Bitcoin, adalah support ini dan ini. Yes, jika kalau ada yang nak masuk position kan boleh, tapi nak beware sebab apa, sebaik saja price tu breakout ini consider yang ni adalah untuk term mana kita boleh exit market. Untuk kalau anda long term tak salah biarkan saja ini, tapi kalau anda ada short term kat sini anda boleh exit market. So adapun itu hanyalah hanya anda kata technical analysis, sekiranya tu nak masuk position inilah yang tu akan buat, tu tak sarankan anda buat. Ini adalah anda punya analysis, so anda make sure anda tengok dan aku kata cross check dengan anda punya analisis, kemudian anda buatlah keputusan. Jangan ambil aku kata buat keputusan berdasarkan tu punya analisis. So itulah aku kata dekat dalam Bitcoin sedikit weak dengan data yang kita ada ni. So meaning apa berlaku expectation aku kata dengan data pun menunjukkan price nak naik tu pun dah aku kata penat sikit. Kemudian ada juga aku kata data yang seperti ni, iaitu kita tengok macam mana Bitcoin maknanya Tesla. Tapi Tesla macam lah kita nampak yang ada company besar normal untuk ambil profit, tapi aku kata sedikit paper hand lah di dalam aku kata dalam market. So apa pun dia company besar almost tak masalah, aku kata dia bawa keluar normal, siapa-siapa pun boleh keluar market ambil profit tak pernah salah guys. So meaning apa yang berlaku cuma kat sini kita nampak sedikit untuk long term tu very apa yang nampak ni lah 75% dari bersada 0.5 tu aku kata value yang banyak bila ada pemegang yang jual, pemegang Bitcoin yang banyak jual Bitcoin, kita tahu akan berlaku kejatuhan yang drastik. So adakah dia akan jual lagi? Mungkin kita tengok macam mana kalau ada lagi itulah nak jual tu dia tak bagi tahu pun. Meaning bila report ni barulah kita nampak dia kata nampak memang dia jual pun. So sebenarnya dia tak pernah bagi tahu pun yang dia jual Bitcoin, dia hanya kata dia jual sikit. Yes, dia kata dia jual sedikit saja, tapi sedikit tu adalah 75%. 75% bukan sedikit lah dalam kota pegangan Bitcoin. Lebih daripada separuh, lebih daripada separuh itu 5%, 75%. 75% bukan sedikit. So apa kan hopefully untuk pagi ni ini aja yang tu nak terangkan. Tak nak ikutkan di nanti tu akan pergikan di komen sikit. Lupa nak check komen pagi ni. Sebab apa ikutkan di ruangan komen kat sebelah tu ada yang request. So nanti tu akan tengok sikit untuk request. Akan tengok balik untuk request ke ruangan komen. So ada yang tengok pasal challenge. Saya tengok challenge A0 dah ni tengok okay. Lupa untuk kata reply message semalam. So kita tengok challenge dan A0. So challenge dan A0. So challenge adalah kata adakah melakukan kenaikan. Kita tengok juga apa efek Bitcoin sedikit kata slow momentum. Kita tengok challenge pula. Challenge. So challenge currently still lagi setup yang masih baik adalah kita breakout dan retest. So consider macam juga Bitcoin ni still lagi ada potential untuk naik. Sama pun kita tengok macam mana. So ini progression dah drop balik. Siapa pun untuk short term untuk di challenge macam Joseph malam kita ada kuatan resistance ni. So resistance ni dah breakout dah sampai pun 1.6. Dah sampai pun 1.6 dah complete maknanya tu, tapi pergerakan ni kembali balik dan dia tak dapat bertahan yang ini. So bila tak dapat bertahan ni lah sedikit weak. So meaning kita nampak manakah next seperti support pun supposedly dah breakout, swing high to swing low dah support pun breakout. Now expected kita boleh drop balik 1.1 ke 1.2 ataupun drop lagi below. So meaning yang ini maknanya so ini okey, contoh yang baik di challenge ni kita akan nampak pergerakan Bitcoin dan Ethereum akan buat pergerakan yang sama seperti ni. Kita akan tengok trendline ni dah breakout belum? Yang ini tu almost nak breakout. So adakah dia boleh bounce? So consider dia boleh bounce balik ke kawasan ni. Sekiranya bounce meaning good, tapi sekiranya dia breakout ni meaning kita boleh masuk balik dalam kawasan ni. So meaning kita dah tamat lah kita punya release bounce. So apapun bergantung kepada Bitcoin. Seperti cakap tadi, Bitcoin menunjukkan week untuk kenaikan berdasarkan 4 hours dan daily. Daily yes ada sikit momentum, tapi apapun daily tu kita tengok kata mungkin boleh drop balik ke bawah. Sebab apa kalau kita drop below 23 dengan daily close. So apa cakap guys, macam cakapkan sebelum ni, kenaikan Bitcoin ataupun release bounce yang ternampak ni adalah hanya sebagai release bounce saja. Dalam major trend kita still lagi dalam downtrend. So meaning yang tu nak yes hopefully dapat release bounce ke kawasan 29, kemudian kita sideways kawasan ni sebelum hujung tahun barulah kita akan drop untuk bottom, dan awal tahun barulah kita akan start balik sideways di kawasan 26-29 untuk dapatkan kita punya high low. Kemudian lepas high low tu kita akan dropping itulah kita akan buy dengan banyak untuk long term punya investment. So guys, kalau anda tak salah, kalau anda buy 26-15k adalah good position untuk buy untuk long term. Cuma untuk siapa-siapa yang masuk short position, even tu sendiri pun tu ada masuk Ethereum untuk hari lepas tu, Ethereum tu masih lagi kalau ikutkan di Luno
kita nampak Ethereum ni still lagi kata defend kita punya support mana. Okay, yang ni sebelum ni ada draw support. Yang ini kot. Kita akan cari balik tu chart tu. Okey, yang ni. So ini adalah kuartal Ethereum tu ada masuk position kawasan ni RM2,000 untuk kata expected short term gain ialah ke kawasan 1.7. Sekiranya kita nampak breakout ni, consider yang ni adalah consider dalam kawasan BE. So biarkan, sebab tu nak tunggu yang ni dulu. Kalau price tu still lagi kawasan ni dan breakout saja kawasan ni, tak masalah. Expected tu akan aku kata close tu punya 2000 tu, mungkin loss sikit, loss dalam aku kata mungkin lah RM50. Mungkin tak sampai lah RM50-30 saja kalau kawasan ni. So apa pun tu biarkan saja. Tapi kalau anda expect untuk long term, tak masalah, biarkan saja untuk long term. Sebab apa? Macam lah Ethereum antara 1.7 dan 1K consider still lagi good position untuk anda long term. So inilah Ethereum. Sama juga line ini penting. Hopefully kita tengok macam mana pergerakan ni. So anda beware dalam market anda. Walaupun kita ada untuk pump, tapi dengan news apa yang berlaku dengan Tesla dan juga sedikit technical Tesla tu hanyalah satu, kita tengok dah pun berlaku sebenarnya. Benda tu dah berlaku. Tak efek pun market. Tapi dia akan efek psikologi. So psikologi dalam market, so meaning dalam market data pun dah menunjuk kita price dah oversold. Untuk di 1 hour mungkin, di 4 hours tengok. 4 hours adalah jarang tengok. Momentum tu ada. Tapi RSI kita dah berada di overbought. So meaning macam cakap ni, hopefully kejatuhan ini dapat riliskan sedikit aku kata RSI ni ke bawah ke 50, kemudian kita akan ada dan store RSI barulah boleh naik tu barulah kita akan nampak potential untuk Ethereum boleh naik sampai kawasan ni. So apa pun kita tengok macam mana. Still lagi tak banyak bagus perubahan. Untuk short term gaining ada, tapi untuk long term kita still lagi dalam bearish market. So itulah untuk di kata Ethereum, Bitcoin, Chainlink dan A0. So A0 dah masuk HUB. So tak pasti A0 masuk HUB, pun tengok ada. Yes, baru masuk terus drop. Tapi kita akan tengok di A0 di apa? Di Gate.io. So Gate.io dia punya analisis macam mana, price itu pas tu dah ikutkan harga opening tu tak pasti. Yang ni yang ambil yang mana, kita ambil yang ni lah. Kita ambil yang ada satu level ni, nampak level ni kita boleh monitor. Nanti tu akan buatkan tu mini consider yang ni. So price itu baru saja boleh free fall, kemudian naik balik. So magnet ni sampai kawasan ni. So adakah boleh rebound? So berdasarkan tengok RSI, stock RSI tengah reset. So sedikit 4 hours sedikit aku kata okey untuk A0. Sebab apa 50 dan overbought. So meaning ada opportunity untuk naik. So macam lah jadi bergantung pada Bitcoin. Kalau Bitcoin regain balik, so meaning kita akan nampak pergerakan di altcoin juga naik. So siapa yang aku kata perasan untuk chart aku kata di trading view sikit ada update lah. Update yang baru sebenarnya. Itu pun baru-baru tengok lagi. Contoh kat ni pas pun dia tulis A0 ni, kalau ikutkan di Bitcoin dia dah tunjuk tak? Ada juga BTC USD. So sedikit aku kata interface baru di trading view. So apa pun jangan aku kata terkejut. Tu meaning normal saja. Kalau kat sini ada publish apa semua tu pun tak nak aku kata save pun di kawasan ni je. So guys, rasa itu aja untuk pagi ni. Tak ada yang mana share, tapi beware. Antara make sure anda tahu kita hanya untuk short term game release bound saja, bukan lagi hiburan. Kenaikan ni kita hanya expected untuk release bound, dan untuk Bitcoin expected sampai di kawasan 29k max. Untuk di Ethereum tu ada expected juga untuk at least sampai di kawasan 1.7 sahaja. Sebab apa? 1.7 adalah major resistance untuk Ethereum. Bitcoin major resistance lah berada di 26k. Adakah boleh sampai tidak? Kita akan tengok level-level sebenarnya untuk Ethereum. Supposedly dah tak ada halangan untuk at least sampai 27. Untuk Bitcoin masih lagi ada halangan di kawasan 25. Break 25 barulah kita tak consider dah tak ada halangan untuk pergi ke 29. So halangan sebelum ni 23 dah breakout. Adakah break 23 ni dapat defend? So currently tengok 4 hours pun dah tak dapat defend. So tengoklah daily kalau daily ni ikutkan candle maknanya yang ni tak masalah. Kalau candle dia merah macam ni tak masalah, ikutkan mungkin kita dapat lagi satu hari lagi candle merah lagi kawasan ni, double soldier tu boleh melakukan next day kita akan nampak ada kenaikan hijau. So itu good maknanya. So apapun aku kata point penting untuk tengok fail ataupun nak tengok ada massive drop untuk Bitcoin dan Ethereum, kita akan monitor trendline ini. So trendline ini sekiranya breakout dengan 4 hours, at least 4 hours body close below ni. So anda perlu tahu release bound kita dah pun tamat, ataupun release bound kita punya sedikit weak. So meaning kita akan nampak opportunity untuk price to drop balik below ke dalam 20k 21k. Di Ethereum supposedly kalau ikutkan jadi macam tu kita boleh drop balik sampai mana, swing low to swing high adalah ke kawasan dalam kita punya 12k ataupun 13k, iaitu di kawasan kita punya support ini. So guys, rasa itu aja untuk pagi ni. So hopefully data ni sedikit membantu anda untuk plan anda punya long term dan short term hanya position dalam market. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe, dan macam biasa
anda sekiranya anda nak support tu punya channel, klik button join. Dan selepas anda klik button join ini, cari membership. Dalam membership ini akan ada link ke Discord channel, dan Discord channel itu Dua sharekan. Iaitu kalau anda berminat nak tengok kata chat di Luno, sebab apa kita ada buy di Luno untuk short term dan long term, so anda boleh kata tengok chat di Luno. Sebab apa tengok di Luno? Luno adalah pair dengan ringgit Malaysia. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa lagi anda next review malam ni secara live 10 malam, 11 malam. Hit like, notification bell untuk dapatkan notification untuk anda tak miss tu punya live tepat pukul 10 malam nanti. So guys, thank you. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.